Mereka lihat ku tersenyum, gembira bagai tiada duka. Hari ni saya menyanyi pula. Hari ni kita akan belajar macam mana nak buat RPG game. Tapi kau dapat teka tak lagu tadi tu lagu apa? Tu lagu zaman-zaman saya muda-muda dululah Okay, so hari ni kita akan belajar macam mana nak buat RPG game menggunakan RPG Playground. Okay. Lagu apa yang saya nyanyi tadi tu kalau saya sambung sikit mungkin boleh ingat kot. Setelah aku kau miliki, mana janjimu yang sejati gitu. Okay, sebenarnya saya nyanyi lagu ni kan sebab saya nak dedicate lagu ni kepada producer program ni tau. Mula-mula masa dia nak panggil saya join program ni dulu kan, kemain cantik lagi setting saya ni, macam-macam ada. Ni bila sekarang ni setting saya ni ada jigsaw puzzle yang sama ni juga Ni pokok ni pun pokok-pokok simpati gitu, minta daripada dia punya staff nak ada benda atas meja sikit ni Dah lah pokok plastik bukan pokok betul pun. Itulah producer. Saya rasa dia memang tengah tengok sekarang ni kan. So bagilah cantik sikit you all setting I. Janganlah macam ni I minta meja dengan kerusi hari ni sebab tak larat. Tengok I minta air saiz kecil okey dia bagi. Dia tak bagi pun air jus ke apa ke kan. Okey, tak apalah, bergurau sikit kita nak mulakan episod kita ni dan seperti biasalah saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan saudara penonton sekalian ke episod yang ke-6 Impromptu bersama Dr. Mizan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Dan seperti biasalah semua pun dah tahu saya punya sesi ni lebih kepada teknologi pembelajaran. Begitulah yang diminta oleh pihak producer dan juga pengarah. Baik, pengarah lah kan, director lah kan. Okey, jadi hari ni saya akan tunjukkan very simple. Tak tahu you all pernah dengar ke tak satu terma ni yang disebut sebagai role play game ataupun RPG. Kalau game yang saya nak tunjukkan ni, kalau zaman saya kecil-kecil dulu memang sangat famous lah. Contohnya macam Super Mario Brothers, dan ada lagi macam-macam lah. Rainbow punya game tu. Saya tak suka game tu tapi saya tahu game tu ada So macam mana nak buat game tu, dan yang paling penting sekali bagaimana kita nak memastikan game tersebut mencapai hasil pembelajaran kursus kita ataupun dipanggil sebagai HPK, dan kalau di sesetengah universiti dipanggil sebagai learning outcome course learning outcome CLO. Kalau di di dalam bahasa Melayunya adalah hasil pembelajaran kursus. Sebab kalau kita main game, kita buat game untuk pelajar tapi tak mencapai HPK pun, ia akan menjadi sia-sia sahaja. Right. Okay. So hari ini saya akan ada banyak cara untuk kita buat role playing game ni. Nak buat secara bersemuka pun boleh. Bersemuka tu bermaksud secara fizikal Kita panggil pelajar datang depan dan kita bagi mereka watak-watak dan lepas tu kita main game menggunakan watak tersebut. Itu pun boleh juga Tapi yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan saudara penonton sekalian pada hari ini adalah lebih kepada macam mana nak buat RPG game dalam bentuk online. Dan online pun ada banyak apps, semuanya nanti saya akan kongsikan daripada episod ke episod yang seterusnya. So jangan lupa untuk menonton. Dan cuma hari ni kita choose satu saja dulu Kalau banyak-banyak kan tepu pula. So satu iaitu RPG Playground. Baiklah, saya akan buka RPG Playground. So mungkin kalau dah ada di paparan skrin akan nampak Google lah. Pergi je dekat Google, type je RPG. Saya punya tu memang dah keluar dah sebab memang saya selalu ni kan. Boleh nampak lah saya punya senarai Google search saya tu benda-benda yang saya selalu buka lah. Roblox
apa ni, RHB tu. So RPG Playground, klik enter. So itulah dia basically RPG Playground. At the moment software ni masih lagi percuma, masih lagi percuma online, kerana sebabnya adalah software ni dibuat oleh seorang yang baru nak membangunkan dia. Jadi dia kata dia bagi free dulu kepada sesiapa yang nak menggunakan sementara benda ni masih lagi dalam test drive lah, test drive mode. Baik, so sekarang kita klik RPG Playground ni. Bila kita klik RPG Playground ni, okay, dia akan masuk ke dalam ni. So kita akan nampak menu di bahagian atas adalah News, Make, Play, Profile, More kan. So pertama sekali kalau tak pernah ada lagi account, so saya suggest untuk create a game ni akan memberikan bila kita klik create a game, okay, dia akan terus pergi kepada game title dan lepas tu game description. Tapi ini saya ni sebab saya kena jelaskan juga, sebab bila sebab saya dah ada account, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena buka account dululah dengan RPG Playground ni sebenarnya, ya. Jadi macam kalau saya terus pergi dekat sini saja, login, okay, dan masuk. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bila kata create a game, nanti dia akan menghalakan you all kepada macam mana nak buka account terlebih dahulu. Kenapa kena buka account? Sebab bila kita buat game, kita nak kena save game kita tu, bukannya boleh siap satu kali buka kan. Okay, jadi sekarang ni saya dah buka, saya dah masuk. Okey, saya akan terlebih dahulu menunjukkan macam mana cara kita nak create game menggunakan RPG Playground, dan selepas itu saya akan tunjukkan contoh macam mana rupanya kalau dah siap dan contoh-contoh game yang saya gunakan untuk mencapai hasil pembelajaranku bersama-sama dengan pelajar saya. Alright, so tanpa melengahkan masa, kita cuba klik create a game. So bila kita klik create a game, dia akan keluar paparan ini. So game title apa? Apa kita nak bagi game title pada hari ini? Kita bagi game title sekejap. Okay. Setelah aku kau miliki. Gitu. Sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil tu kita sindir-sindir manja gitu dengan producer kita ni kan. Lepas tu game description-nya, ceritalah, tulis itu. Alright, gitu y'all. Okay, so sekarang ni kita dah tulis game title dengan game description. So dia tanya nak watch a quick tutorial video ke? Kalau tak pernah lagi, better lah watch tutorial tu ya. Tapi kalau katakan maybe ada di antara kita ni jenis yang pelajar kinestetik yang mana dia lebih kepada mencuba terus, boleh juga. Kalau macam tu skip je lah. Okay, dan inilah dia paparan untuk kita buat game tu sebenarnya. So kita boleh buat je game tu sekarang ni. Okay, dekat sini apa yang saya boleh terangkan adalah ini adalah watak utama game tu. Okay, kita boleh klik atas dia. Dan kalau kita rasa kita tak nak yang ni, kita nak change appearance dia, boleh change appearance dia. Cuba klik. Keluar macam-macam. Katakanlah kita nak, mari jap tengok. Katakanlah kita nak macam watak ni. Dah bertukar dah. Boleh nampak? So change appearance, kita tukar je watak tu punya appearance macam mana yang kita nak lah. Okay. Right. Selepas tu nama dia nak bagi nama apa? Okay. So ini adalah hero lah, dia punya actor ni. Alright, maknanya dia adalah watak utama sebenarnya dalam game ni. Speed dia semua kita boleh tukar kat sini, berapa cepat dia berjalan ya. Dan dia punya walk ability dia aktif ke ataupun tak aktif ke, semua kita boleh tukar. Dia punya maximum health dia berapa. Maximum health ni penting sebab kalau kita buat game tu ada macam lawan-lawan, tembak-tembak, tumbuk-tumbuk ke apa ke, nanti dia punya health tu akan turun macam tu. Nanti dia kena ambil benda lain untuk bagi dia punya health tu naik balik supaya dia boleh meneruskan pengembaraan lah. Jadi health ni penting untuk kita tentukan. So apa actions yang berlaku kalau dia dicederakan when hurt? So bila dia dicederakan ataupun
dicederakan lah kan when hurt kan. So kalau dicederakan, apa berlaku pada dia? So kita pilih lah action siapa. So kalau nak insert action, apa? Kepada hero ni apa yang berlaku? Kita tengok ni, di memang tulis ni hero, interface, maknanya kita nak apa yang berubah. Saya sekali lagi saya ulang, takut nanti kan confuse pula. Kalau yang sebenarnya saya ada workshop untuk benda ni. Sambil-sambil tu mempromosikan juga workshop. So saya sebenarnya workshop ni sehari tapi saya memperkenalkan sahaja dulu Jadi maksudnya di sini, kalau ketika dia dicederakan, kita nak berlaku apa? Adakah kita nak, bila kita klik insert action, ada 3 pilihan. Adakah kita nak sesuatu berlaku kepada dia, watak ni, atau dia tak berlaku apa-apa tapi tiba-tiba interface, paparan ni yang tiba-tiba bertukar warna ke ataupun berkelip-kelip ke. Tile map ni yang dia punya lantai ni. Apa yang berlaku? Kalau macam saya pilih hero lah. So next, klik next. Bila klik next, kita boleh pilih apa yang dia akan buat bila dia hurt. Katakanlah he loses token ke ataupun he loses item ke. So ada di antara benda-benda ni hanya premium sahaja yang boleh. Maknanya mereka yang memiliki akaun premium sahaja yang boleh memilih. Kalau katakanlah for example yang ni, hero says tak ada premium, so you boleh pakailah. Hero walk towards pun tak ada masalah. Hero receives item premium. So premium ni kalau nak boleh, tapi kena bayar lah maksudnya. So katakanlah kita kata bila dia kena, dia akan cakap, ouch. Jahat lah you. Macam tu katakanlah kan. Next. So kalau kita nak remove balik, klik je balik kat sini, lepas tu remove the action. So tekan So nanti maknanya kalau dia di hurt, begitulah. Ini adalah property set startup. Tengok dekat saya punya bahagian atas ni, di bahagian yang warna kuning ni, bahagian warna kuning ni tulis properties at startup. So ini semua berkaitan dengan ni lah. So kalau katakan for example swing weapon ability, kita nak bagi dia ada weapon lah kan. So make it active lah, jangan jadikan dia tak aktif, make it active. Dan bila sekali dia hit tu, berapa banyak dia potong health di other party tu, 10 ke 20 ke, dan cooldown time dia berapa kita boleh letakkan. So ini adalah secara ringkas. Ada banyak lagi features lah, tapi kita bincang secara ringkas sahaja Alright. Kita pergi kepada, kalau lah katakan kita nak menambah orang selain daripada ni, katakanlah kita nak cakap dia punya mission dia adalah dia nak mencari permaisuri lah katakan, ataupun puteri kita klik puteri ni, puteri yang berambut blonde ni, kita drag dia masuk, letak dia dekat mana kita nak letak. Kalau kita nak ke depan lagi, kita boleh klik ni, nak panah ni untuk bergerak. Katakan kita letak dia dekat sini. Alright. Lepas tu katakan dia nak sampai kepada puteri ni, kita tak nak lah dia terus boleh sampai je kan. So kita nak ada something in between. So klik dekat bahagian yang bertanda bunga dekat bahagian atas ni. Nampak saya punya cursor tu menunjukkan klik-klik tu. Klik. So kat sini ada macam-macam. Dia punya tema dia kat sini. Dekat sini ada dia punya pemadam dan sebagainya. So katakanlah kita nak letak halangan-halangan ni. Kita klik. Boleh. So letaklah. Tekan sebelah kiri. Letak. Ni pula. So katakanlah kita nak letak benda lain pula lagi Dia ada macam-macam benda nampak ni. Katakanlah nak mencantikkannya. Kita boleh ambil semua ni. Letakkan dekat sini. Katakanlah macam tu. Kat tepi ni macam ni. Alright. Nak kasih ada halangan sikit lah macam tu kan. Alright. So macam ni. Alright. So ini je dia punya basic dia. Nak ada. Katakanlah kita nak sebelum berjumpa dengan permaisuri tu, puteri tu, kita mungkin nak ada seorang orang yang mungkin membantu memberikan clue, katakan ambil seorang lagi. Kita letak kat sini.
Okay, so sekarang ni macam mana kita nak make sure dia ni berinteraksi dengan dia. So kita klik kepada orang ni. Okay, ni dia punya dia punya ni lah, dia punya cara kita nak dia behave macam mana. Okay, so katakanlah nama dia ni kita tukarlah kepada, katakanlah kita tukar nama dia kepada producer lah. Okay, lepas tu kita nak tukar appearance dia boleh, ataupun tak nak pun boleh, biarkan saja. Okay, kalau orang jumpa dia when touch, nampak ada button when touch, apa dia akan cakap? So kita klik when touch. Okay, so adakah dia akan cakap hi ataupun dia akan cakap apa? So katakanlah dia cakap hi, lepas tu insert action, si producer ni apa lagi dia akan buat selepas tu? Maknanya kita tak nak kacau hero ni, tak nak kacau interface, tak nak kacau benda-benda lain. Producer ni apa lagi dia nak buat, ya? Okay, so katakan next. Okay, katakanlah dia cakap the princess is waiting for you. Alright. So next. Okay, bila next, okay. Alright, so cuba kita tengok, try. Kita bagi dia gerak. Alamak, chop kat mana nak apa ni. Kita save game dulu. Okay, save game. Okay, dah ada nama dia tadi kan. So kita play game. Leave, play. Alright. So kalau kita nak play game, ni adalah game dia. So sekejap ni tadi game kita setelah aku kau miliki ni kan. Play lah. Okay, dia pun akan buka. So kita akan sampai kat sini. So buatlah. Tu, hello. Dia betul-betul cakap apa benda yang kita cakap tadi tu. The princess is waiting for you. So this is how you create a game menggunakan RPG Playground yang percuma ni. Tapi kalau nak bagi dia lagi mengancam lagi, bolehlah pakai RPG Playground yang berbayar. Dari akaun berbayar pun ada juga. Alright, tapi saya dengan student saya guna yang free je. Sebab masa saya buat game saya tu, dia masih baru lagi. So masa tu memang semua benda free masa tu. Sekarang dah ada certain things yang hanya premium je yang boleh pakai kan. Time saya buat tu, masa tu memang semuanya free. Saya tengok contoh game yang dah siap, game yang mencapai hasil pembelajaran kursus lah. Okay, jadi sekarang ni kita pergi kepada belakang balik. Okay, ni contoh flow of civil procedure, interlocutory task. So saya klik sini. Okay, buka, ni game dia. Okay, saya terangkan dulu dalam game kita ni sebenarnya apa yang saya cuba nak capai sebagai hasil pembelajaran adalah, sebab saya mengajar subjek tata cara sivil, subjek tahun akhir dalam Fakulti Undang-Undang, di mana saya mengajar pelajar untuk bersedia mengendalikan kes sivil di mahkamah. Jadi mereka perlu tahu the step by step proses macam mana nak mulakan kes civil di mahkamah di Malaysia. So, saya create lah dunia yang seolah-olah menunjukkan step by step proses tu menggunakan RPG Playground. Dan saya tak perlulah ajar mereka dekat slide tunjuk, okay, mula-mula you all pergi court, you kena draft dulu saman, lepas tu dah draft you kena filekan, kena bayar dekat kaunter pembayaran, lepas tu you kena extract, lepas tu you kena serve to the other side, defendant, bla bla bla. Lepas saya cakap macam tu, saya masukkan, saya cuma kata korang ni link, korang main je game ni, nanti lepas tu saya akan buat short quiz, tengok korang faham ke tak macam mana cara nak memahami step by step proses tu. Alright, saja je pun kamera ni, bila dah nak habis cakap baru dia nak shoot kan. Okay, so kita pergi balik kepada game ni Alright, kasih tukar nama game ni cameraman pula. Okay, so ini game yang saya dah buat. So basically dia boleh, ini watak utamanya. Ini kiranya pelajar lah. Okay, pelajar ni dia nak kena belajar the step by step proses.
So dimula kat sini. So mungkin dia akan pergi naik ke sini dulu. Dia akan cakap dengan ni, "Hai, saya datang berjumpa awak untuk dapatkan arahan atau instruksi seterusnya sebagai klien saya. Terdapat kesalahan di dalam penyataan tuntutan yang telah difailkan. Pembetulan perlu dibuat kerana takut ia akan memberi kesan kepada kes nanti." Mana jumpa klien dulu. So, klien pun jawab, "Okey, baik, saya nak awak sebagai peguam saya untuk bincang dahulu. Jika pihak defender bersetuju untuk membenarkan kita buat pindaan dengan persetujuan bersama. Jika pihak defender membantah, masukkan permohonan pindaan penyataan tuntutan." Okey, so dia jawab permohonan ini dibuat. Pembelajaran tu berlaku kat situ. Nanti dia ada dia punya akta dia. Permohonan ini dibuat berdasarkan aturan 20 kaedah 5 KKM 2012. Jadi dia akan buka lah aturan 20 tu sambil dia bermain game ni. Okey, dah. Lepas tu, jika persetujuan bersama dibuat aturan 20, baik, saya akan berhubung dengan peguam defendant. Jika tidak berjaya mendapatkan persetujuan, saya akan mula mendraft notis permohonan dan affidavit sokongan. Okey. Jangan lupa untuk mengikrarkan affidavit sokongan dia persetujuan sumpah, katanya. Okey, terima kasih atas peringatan. Habis. So dia pun keluar. Alright. So dia keluar. Dia pun pergi. Okey, nak pergi mana? Dia nak pergi terus ke? Dia nak pergi yang ni ke? Okey, mungkin dia pergi yang ni. Okey, kalau dia pergi yang ni, "Hello Amir, saya dah sampai. Ada perkara penting yang kita perlu buat sekarang." Okey. "Hai bos, ini perkara mengenai pindaan pada penyataan tuntutan ke bos?" Okey, betul Amir. Maknanya pengajaran tu disampaikan oleh watak-watak di dalam cerita ni. Sebab tu nama game ni dipanggil sebagai RPG Playground, ya. Sebab dia adalah satu bentuk role playing sebenarnya. Kita mainkan watak sebenarnya, ya. Okey, dah hilang lah pula dekat skrin. Okey, okey, katakanlah dia okey, panjanglah. So katakanlah dia keluar, so maknanya dia akan cuba completekan semua benda ni. Macam saya buat ni sebab saya tiba-tiba bila nak turun ni, dia sampai pula ke dunia lain. Ni nak bagi supaya pelajar tu rasa macam ada elemen cabaran sikit lah. So bukan senang-senang terus pergi sana, pergi sini, tanya, dapat maklumat terus. Tak. Tiba-tiba termasuk, ada lubang, saya buat macam lubang rahsia, dia termasuk ke sini pula. Dia kena lawan dulu dengan orang ni. Macam tu. Okey, okey. Pergi satu lagi sana pula. Dah habis tu kat mana nak cari nak balik ni? Dia selalu mesti dekat-dekat dengan tempat yang dia berdiri tu tau. Diri sendiri pun tak ingat sebab dulu buat game ni dah lama. Kat manalah bendanya? Manalah pintu. Benda Allah pintu dia ni. Ni kot. Tak ingat lah. So sekarang ni kita boleh ini kalau kita nak tukar-tukar dia punya sound effect, music dan sebagainya lah. So ini satu game yang saya buat untuk pelajar-pelajar saya ni bermain game ni untuk belajar macam mana prosedur untuk memfailkan permohonan interlocutory. Saya tunjukkan satu game yang saya buat masa mula-mula tau. Saya berkenalan dengan apps ni. Okey, saya panggil nama game ni Dunia Si Comel. Tunjuk contoh. Alright. Jadi sekarang ni nampak tak ada princess kat sini kat bawah ni.
So dia punya cabaran dia adalah dia kena berjumpa dengan princess tu. Okay, so nampak watak utama dia saya pilih panda Okay, so panda ni jalan. Tak tahulah you all dengar ke tak, tapi saya masukkan music Time tu music boleh guna tanpa premium pun boleh guna free. Okay, so bila jalan ke depan katakan jumpa dengan ni. Hai, saya pun teddy bear. Adakah awak teddy bear yang gemuk semacam saya? Okay, so awak rasa? Saya rasa macam awak teddy bear, tapi tak segemuk saya. Saja masa ni saya tak tahu nak buat apa. Saya just masukkan je benda-benda ni sebab nak try function-function dia lah. Basically sebenarnya. Lepas tu tahu tak apa. Jadi maknanya kita sesama teddy bear lah kan. Dah lah saya nak pergi berak jap. Okay, so habis dia pun pergi berak. Masa tu saya, sorry lah saya ni memang dia kata jangan ikut saya berak, pergilah jumpa si comel yang lain dulu. Sorry lah saya ni memang suka perangai saya ni memang gila-gila sikit So dia jumpa pula dengan si comel yang tu. Okay, tapi katakanlah dia tak nak jumpa dengan si comel yang tu, katakan dia nak terus cari puteri tu, dia pergi ke depan. Nampak tak saya letak macam lubang ni? Lubang ni. Kalau jatuh dalam lubang ni, dia akan sampai kepada dunia lain. Tu sampai kat situ. Dah sampai dekat luar balik. Okey. Turun, cari balik puteri tu. Mana puteri tu? Tu dia. Okey, so bila sampai kat sini, hello. Hai, saya adalah teddy bear. Awak ni siapa? Saya lah puteri raja yang paling comel. Nama saya princess. Okey, lepas tu saya adalah manusia, tapi awak adalah makhluk comel. Jom ikut saya, skip. Okey, so dia pun pergi. Dia suruh ikut dia kan? Kita pun ikutlah. Awak suka jadi Care Bear ke jadi Psyduck? Okey, so katakanlah Care Bear. Silakan masuk ke istana saya. Kan dah bertukar nampak? Tadi Panda Bear kan dah bertukar menjadi Care Bear. Sebab kita choose Care Bear tadi. So masuklah dalam istana sampai ke tempat lain. So kita boleh buat level 2, level 3, level 4 dan sebagainya. So kat sini dia teruskan lagi lah pengembaraan dia. So inilah dia sebenarnya permainan role play yang mungkin boleh fokus kepada saya yang comel ni pula kot. Okay, right. So itulah dia contoh penggunaan RPG Playground untuk menghasilkan satu permainan role play yang mudah. Mudah tu maksudnya apa tahu? Kadang-kadang kalau kita tengok role play game yang dalam dunia yang moden sekarang ni yang 3D dan sebagainya, dia agak sukar untuk difahami bagi tujuan pembelajaran. Sebab bila pembelajaran, kadang kelas kita hanya sejam ataupun kelas kita mungkin sejam setengah, 2 jam. So nak menerangkan macam mana nak main tu pun nanti tidak lagi lama. So yang ini dia mudah, dia senang. Kita masuk dan nampak nak gerak macam mana, dia punya learning curve dia tu tak terlalu steep sangatlah. So ini adalah contohnya dan kalau berminat, saya berharap saudara penonton semua boleh mencuba dengan RPG Playground. Kalau perlukan bantuan saya, nantikan saya punya poster lah untuk bengkel saya untuk macam mana nak buat RPG game menggunakan RPG Playground. Nanti saya letak dekat, saya minta producer letak dekat content.my lah ya. Okay, alright. So itu sahaja buat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton episod 6 Impromptu. Jangan lupa bersama-sama dengan Akash dan Irzal dalam kondenser esok malam. Itu sahaja. Sekian, salam hormat.